A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. وقال الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat rahimakumullah sekalian, syukur kepada Allah Azza wa Jal kerana dalam kesibukan kita dengan tugasan harian, bahkan dengan keadaan emosi kita yang pelbagai rencamnya, karenanya yang kita tempuh dengan cabaran, ujian dalam kehidupan. Bahkan hari ini pandemik COVID-19 tak lekang dari mulut sebagai zikir kita. Bukan kerana kita merungut, bukan kerana kita berputus asa, tapi kita tetap memohon kepada Allah Azza wa Jal agar diangkat segera wabak ini, diberikan kesihatan yang berpanjangan kepada kita, diberikan keluangan daripada sebarang kesulitan, bahkan dikeluarkan kita daripada sebarang permasalahan dan dibantu kita, diluaskan emosi, diluaskan kelapangan dada, fikiran untuk terus kita bersifat positif terhadap Allah dan menerima ia sebagai satu ujian dan juga sebagai satu pendekatan untuk kita membetulkan segala kesilapan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan kita pada malam ini menerusi Facebook Surau Putra Al-Amin Persin 4C ataupun fasa 4C Persin 8 Putrajaya yang dapat sama-sama kita siarkan pada malam ini secara langsung untuk kita lihat dan kita sama-sama teliti sepanjang kita nak menelusuri tentang erti kemerdekaan yang ke-64. Berarti sudah banyak ranjau onak duri yang dilalui oleh mereka yang memperjuangkan hak untuk menegakkan kalimah yang agung, iaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begitu juga dengan kalimah yang membawa kepada nilai perpaduan dalam sebuah negara yang harmoni ini. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan, dan pada malam ini saya tidak kesorangan kerana kita akan bersama dengan dua orang penalis yang sudah pasti mereka juga di antara orang yang berperanan sebagai pendekar dalam dakwah Islam. Mereka sentiasa menyampaikan dakwah untuk sama-sama membetulkan akidah dan sama-sama dimurnikan nilai ukhuwah untuk dibentuk dalam kasih sayang dan acuan Allah untuk kita terus melebarkan rasa sayang, rasa kasih, rasa cinta sesama manusia kerana cinta kepada Allah dan Rasulnya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, tajuk malam ini yang akan kita bicarakan dalam forum perdana kemerdekaan ke-64 anjuran SPAA Surau Putra Al-Amin pada malam ini dengan tajuk Di Sebalik Warnamu. Dan dua orang panel yang kita undang tidak asing lagi dalam dunia dakwah tanah air. Yang pertama saya perkenalkan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli M. Razali. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Ustaz Nabil. Ya, apa khabar Ustaz, sihat Ustaz? Baik, alhamdulillah, syukur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rindu anak untuk bertemu, apatah lagi nak mendengar kalam taujihat daripada seorang guru, Masya Allah, Tabarakallah. Malam ni Allah bertemu secara tidak langsung di alam maya Ustaz. Betul Ustaz. Cuma anak tu mungkin rindu tu dia kurang sikit lah Ustaz. Sebab anak boleh tengok Ustaz selalu kat TV. Jadi bila rindu dah ada kat TV kan. Jadi memang kalau kurang sikit mohon dimaafkan lah. Ya, ya. Allah. Allahu Akbar. Saya kalau orang kata mahabbah, kasih sayang itu kalau kita bertemu sudah pasti tidak hanya sekadar untuk kita bersalam. Kita pasti akan saling berpelukan, saling bertanya khabar. Itulah indahnya Islam. Jadi kita doakan mudah-mudahan Ustaz Zul juga dinaungi dengan kasih sayang Allah, diberikan kesihatan yang baik sebab khidmat Ustaz diperlukan mudah-mudahan insya-Allah. Jadi malam ni kami rasa bertuah sebab Ustaz dapat bersama dengan, saya faham kesibukan Ustaz, tapi Ustaz dapat bersama-sama mewarnai forum kita pada malam ini. Alhamdulillah. Jadi Ustaz, pada malam ni adalah panel kita yang kedua, tak lain tak bukan adalah Maulana Wan Helmi. Dan dikabarkan beliau berada di dalam kawasan kampung di Jerantut, di kampung beliau. Jadi mungkin isu teknikal dan sebagainya kita mohon sahabat-sahabat kita juga bersabar Ustaz ya. Sebab kadang-kadang dia tanya macam mana ni nak dah mula forum ni tapi seorang lagi panel. Allah, biasa teknikal. Kan ini baru maya je Ustaz dah macam ni.
Kalau kadang-kadang fizikal pun jalan jam kan, tiba kereta rosak, tu biasa. Itu antara cabaran para ustaz, para asatizah kita kan. Nak datang tiba-tiba tayar pancit. Tak adalah bini tak suruh datang, tak ada masalah kan, masalah dalaman tidak, tapi masalah teknikal. Tapi kita harapkan mudah-mudahan Allah permudahkan urusan Maulana Hilmi untuk turut bersama dengan kita dalam forum pada malam ni, insya-Allah. Jadi Ustaz, sebagai mukadimah untuk kita sembang-sembang, bincang-bincang dengan para penonton kita, terutama di Putrajaya, di Selangor, di mana saja anda berada, kita nak pada malam ini pertamanya tolong klik butang like sebagai tanda sokongan. Yang kedua, share sebagai tanda anda prihatin. Kalau boleh anda komen, bagi pendapat. Kalau ada nak soal jawab, itu sebagai tanda anda bersama dengan kami sepanjang forum kita pada malam ini, insya-Allah. Jadi Ustaz Zul, sebagai mukadimah, tajuk kita pula berkenaan dengan di sebalik warnamu. Jadi Ustaz, kita nak sembang-sembang, nak ulang kaji Ustaz. Bukan nak ulang kaji bab sejarah, tapi kita nak ulang kaji sedikit berkenaan dengan mungkin peristiwa dan mungkin di antara benda hikmah di sebalik warna-warni yang sedia ada, dengan gambaran kibaran jalur gemilang untuk kita bagi semua sebab fikir. Bukan hanya sekadar kita tepuk tangan, bukan hanya sekadar kita lawakan merdeka, tapi ada yang tersirat di sebalik yang tersurat. Falyatafaddal mashkura. Allahu Akbar ya. Terima kasih yang saya kasihi, yang saya rindui. Bukan kurang rindu tu saya tapi nak cerita tu, nak tengok ustaz senang jumpa kat TV. Jadi terubatlah rindu, betul. Bukan kata mujamalah kami sahaja, tapi sejujurnya itulah perasaan setiap kali kita berpisah dan bertemu. Sebab bila kita muhasabah ustaz ya, amalan kita tak banyak, kita tak banyak. Nak habiskan satu surah, untuk habiskan satu rakaat pun rasa ya Allah tak termampu kita buat ya. Mungkin yang boleh kita buat ialah berkasih sayang kerana Allah. Alhamdulillah Ustaz Maulana Wan Hilmi kita dah ada ya. Ustaz, ana akan habiskan mungkin soalan pertama ni Ustaz. Nanti sebelum Ustaz Nabil, kami semua tak sabar-sabar sebenarnya nak tunggu Ustaz ya. Tengok kat belakang tu dah bukan main ya. Kalah dah kita Ustaz Nabil. Kalah dah habis dah. Tengok bendera berkibar tu dah habis dah. Elok sekali. Ustaz, ana dengan Ustaz Maulana Hilmi, masya-Allah ya, sebab ana kat belakang sepatutnya ada satu Ustaz Zuramli Al-Gharantuti. Jadi kami sama Al-Gharantuti. Jadi orang jerantut Ustaz. Jerantut. Jadi okey, pertama sekali Ustaz, ana mohon izin untuk mengucapkan terima kasih kepada pihak Surau Putra Al-Amin Putrajaya. Sebab Nabi pun bagi tahu, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pandai ucap terima kasih pada orang ialah orang yang tak pandai ucap syukur pada Allah. Jadi saya nak ucap terima kasih dengan sebab Ustaz Amirul ya, kemudian Surau Putra Al-Amin, barulah nak dapat jumpa dengan Ustaz Nabil, kata tak jumpa. Ustaz Maulana Wan Hilmi kata lagi lah tak jumpa kan. Jadi terima kasih kepada Surau Putra, dan sebenarnya Ustaz yang lebih tinggi lagi adalah para penonton kita, jamaah di FPAA ya. Mereka lah yang memungkinkan, semangat mereka lah, ruh mereka lah. Dan insyaAllah pada malam ni Ustaz Nabil pun kata kita ni kalau boleh kita sembang-sembang, tetapi tentulah kita tak nak termasuk dalam golongan apa yang disebut membazirkan sembang yang lara. Jadi caranya sembang, tapi kita doa pada Allah, alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma. Sebab amanah yang diberi oleh Surau Putra Al-Amin ni maknanya minta kita berbincang soal ilmiah dan secara santai, apatah lagi topik yang sangat relevan dengan kita kan, sebab kita menyambut kemerdekaan. Betul. Dan mungkin Ustaz kan setengah orang beranggapan ialah kemerdekaan ni apalah surau nak cerita. Ya, ini bukan bidang kita. Kalau kita berfikiran begitu, maknanya kita masih belum faham kesyumulan Islam. Sebab Nabi sebut Rasul Amri Al-Islamu.
kepala segala urusan adalah Islam. Kalaulah negara ini perlukan kepada Islam melihatnya, negara ini sebab dia merdeka lah kita dapat bercakap macam ni, kita dapat bekerja, ya, dengan sebab nikmat kemerdekaan. Jadi sebab tu kita nak malam ni menceritakan tentang nikmat kemerdekaan menurut pandangan Islam. Dan Ustaz Wahilmi, ana pun dalam banyak-banyak soalan forum, tiba-tiba soalan ni sangat spesifik tentang warna-warna yang merujuk kepada saya kira apa yang dikibarkan. Okey, untuk itu saya kira saya perlu di atas rasa patriotik, sayang pada negara ini, sayang kepada tumpah darah kita ini, ya. Sebab kalau kita tengok sirah, tatkala Rasulullah keluar ketika malam Khamis 27 hari bulan Safar, Rasulullah keluar daripada rumah di tengah malam ketika penduduk Mekah sedang tidur. Dan rumah Rasulullah dikepung, kita semua tahu kisah tersebut. Rasulullah keluar menyusur daripada bukit Safa, Marwah, sampailah ke bukit Safa, sampailah kalau kita tengok peta pada hari ini ke King Abdul Aziz Gate, ya, pintu King Abdul Aziz. Rasulullah nak berjalan ke arah Hilton Hotel, kat sebab itu rumah Sayyidina Abu Bakar yang Rasulullah nak pergi. Di situ Rasulullah berhenti dan Rasulullah pandang ke Kaabah. Ketika Rasulullah toleh ke Kaabah, bergenang air mata Rasulullah. Dalam keadaan teresak menangis, Rasulullah kata, aku tidak akan meninggalkan Mekah sekiranya ahlinya tidak mengeluarkan aku. Maknanya bukanlah Nabi nak cerita Nabi sayang sangat pada Mekah. Nabi sayang sangat di mana tanah tumpah darah Nabi. Ketika Nabi keluar dan Nabi berada di Madinah, dan kemudian pada perang Badar, kita tahu pada awal bulan Ramadan, Rasulullah keluar bawa tentera Nabi. Di waktu malam, Rasulullah berkhemah tak jauh daripada pinggir tempat, ada tempat telaga, dan kemudian Rasulullah berkhemah di sana. Di malam itu Rasulullah berdiri dan Rasulullah melihat ke dalam kota Madinah. Dan di sana Rasulullah SAW mendadah tangan berdoa pada Allah agar Allah beri keberkatan kepada kota Madinah. Allah berikan rezeki kepada kota Madinah sampai Nabi kata hatta pada gandumnya dan cupaknya, ya Allah, diberikan keberkatan. Dan Nabi sebut satu perkataan dalam kita menggelegak cinta sayang kita pada tanah, sebab ini bukan milik kita, milik Allah. Dan Nabi sebut pada masa itu, ya Allah, Engkau campakkanlah dalam hatiku ini, ya Allah, cinta kepada Madinah seperti mana aku cinta pada Mekah. Bahkan ya Allah, Engkau campakkanlah lebih lagi perasaan cinta Madinah berbanding dengan Mekah. Sebab tu walaupun pada tahun ke-8 Nabi boleh pulang dan duduk di Mekah, dan Rasulullah pulang bersama dengan orang Ansar. Satu dialog yang sangat terkenal pada masa itu, ketika orang Ansar rasa macam seolah-olah Rasulullah tak bagi pun hadiah sedikit pun pada mereka. Unta-unta, harta rampasan diberikan kepada kafir Quraisy, dan orang-orang Ansar dah bercakap, Rasulullah dah jumpa keluarganya dan Rasulullah tinggalkan kita. Rasulullah himpun hanya orang Ansar dan Rasulullah kata, andai ada orang Muhajirin tolong keluar. Rasulullah bercakap pada ketika itu, wahai kalian, adakah kalian tidak berpuas hati ketika aku memberikan mereka unta untuk mereka heret pulang ke rumah mereka, sedangkan kalian pulang ke Madinah membawa Rasul Allah. Kalian pulang ke Madinah membawa Rasulullah, mereka pulang ke rumah mengheret unta-unta dan kambing-kambing. Menangis orang-orang Ansar. Nak ceritanya Rasulullah sayang kepada tempat di mana Rasulullah berada. Perasaan itulah Ustaz, sehingga kalau kita tengok psikoanalisis dalam bidang psikologi membincangkan, kenapa ya orang rasa sayang sangat ke tanah tumpah mereka. Cuba bayang kalau kat Olimpik Ustaz, ya, kat Olimpik, kemudian pemenang kita duduk di podium, kemudian ketika bendera negara kita dinaikkan dan dengar laungan di studio stadium tersebut, negaraku tanah tumpah, saya yakin ketika itu kita akan menangis teresak-esak. Kenapa kita menangis? Lagu-lagu yang biasa kita dengar dan kita adunkan,
Kenapa? Sebab cinta pada negara. Dan cinta inilah Ustaz, mungkin saya nak jawablah soalan Ustaz tadi, sebab mukadimah tu tak panjang pula. Nanti kita nak dengar sebenarnya lebih daripada Ustaz Maulana Helmi, ya, yang lebihnya. Saya ni macam orang kata tambah-tambah nasi tambah tepi-tepi Ustaz, ya. Baik, betul. Tambah tu sedap Ustaz. Kalau ya. Tambah tu sedap. Ustaz, itu orang cakap mujamalah. Nak bagi cakap sedap hati saya kan. Tapi cuba bayang Ustaz, tiba-tiba ada tambah ayat utama tak ada, Ustaz marah kat tuan rumah Ustaz walaupun baik. Itulah kelebihannya tambah dan bezanya tambah dengan yang asas. Allahuakbar. Ustaz, jadi kalau warna, ya, kita ulanglah balik, ya. Kalau kita refer kepada bendera di belakang Ustaz Maulana Helmi di luar rumah kita yang sedang tergantung, ya. Saya nak pecahkan kepada 3 bentuk. 3 penerangan lah, ya. Benda ni kita boleh Google lah, internet pun ada. Tapi nak cerita atas nama merdeka, semangat cinta kepada watan yang kita katakan patriotik kita yang sedang bercakap pada ketika ini, ya. Bukan fakta. Fakta kita boleh baca. Tapi ketika bahasa patriotik dia berbeza. Sama macam di atas podium, bendera sedang berkibar, orang sedang tunduk kagum kepada sebuah negara yang berdaulat. Rasulullah menangis kerana sayangnya kepada Madinah. Rasulullah menangis kerana sayangnya kepada Makkah. Dan kalau kita tengok, ya, pertama sekali kita tengok adanya bulan 14 bucu warna kuning, bulan yang belakang Ustaz Maulana. Minta maaf Ustaz, ana tumpang apa bendera Ustaz sekejap Ustaz, sebab saya punya sistem tak patutnya dia ada PowerPoint boleh tunjuk kan. Jadi Ustaz nampak je kita ni kampung Ustaz. Jadi orang kampung ni nak main dengan teknikal ni Ustaz. Allahu Akbar, ya. Baik, kita tahu bahawa Malaysia terbentuk daripada paduan negeri-negeri. Maka berpadunya bintang tersebut adalah merujukkan kepada kesatuan, ya, kesatuan negeri membentuk sebuah persekutuan yang kemudian dinamakan Malaysia. Kemudian warna biru, ya, kita pergi pada warna biru yang mengitari bintang tersebut, maka di sana adalah simbol kepada perpaduan. Simbol kepada perpaduan. Kalaulah tahun ini Ustaz, ya, manhaj Rabbani kita katakan, antara manhaj Rabbani Rasulullah ketika Nabi hijrah adalah memadukan kasih antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Jadi warna biru yang ada dalam negara, dalam bendera yang kita kibar itu, sebenarnya itulah agenda perjuangan Rasulullah. Maknanya, dan setiap orang kena memainkan peranan. Yang saya paling takut Ustaz, saya menjadi orang yang memecahkan perpaduan. Mungkin dengan cakap kita, dengan tindakan kita, dengan tulisan kita, akhirnya orang berpecah. Dan akhirnya ketika biru, ya, biru sebab lautan itu lebih besar daripada daratan. Ketika daratan dikepung oleh biru lautan itu, menunjukkan bahawa kepaduan yang dingin, dan inilah peranan setiap orang. Kemudian Ustaz, bukan sekadar perpaduan, kita tengok pada warna merah, dan merah membayangkan keberanian menghadapi apa saja rintangan, hatta walaupun sekarang ni kita berada pada COVID. Berani kita mesti ada yang warna kuning, dan warna kuning reflect pada ada gangguan sikit Ustaz Zul. Kan Maulana mungkin Ustaz Zul dia punya line ada gangguan. Jadi tak dapat kita nak dengar dengan jelas maklumat yang Ustaz Zul kongsikan. Ya betul. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Okey. Rasanya okey dah. Okey. Sangkut juga. Sangkut juga Ustaz. Nak terganggu. So, okey. Sangkut Ustaz. Allahu Akbar. Ya. Ini cabaran Maulana Helmi. Cabaran kita di alam maya ni. Allahu Akbar. Sahabat kita sebut rindu kuliah bersemuka, betul. Dia bersemuka, dia masalah teknikal pula. Sat lagi mikrofon dengar tak dengar dan sebagainya kan. Allahu Akbar.
Okay, Ustaz Zul tu dah rasa jam kan? Ustaz Zul tu dah rasa okey tu kot. Okey. Ana tulis. Okey. Baik. Ana rasa kalau ada gangguan je Ustaz, kita pergi terus daripada Ustaz Maulana. Nanti Ana sambung tak apa. Baik. Itu je supaya jangan ada gangguan. Okey. Cuma tadi Ustaz mulakan dengan mukadimah, kita kata melihat tentang kecintaan kepada negara yang sudah pasti tidak akan terbelah bahagi bagi setiap insan. Hatta Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Habibuna sallallahu alaihi wasallam sendiri yang Ustaz nyatakan tadi betapa sayang, betapa rindu, betapa kasihnya kepada bumi yang menjadikan ia tempat dibesarkan, ahli keluarganya di sana, semuanya sejarah dan kisahnya dibesarkan di Mekah itu sudah pasti tidak akan menggantikan kerinduan di tempat lain. Pun begitu Rasulullah membawa satu mesej yang besar. Kita hari ini sama juga Ustaz. Kita bukan berpijak pada bumi yang kita lahir. Mungkin hari ini kita berpindah, berhijrah walaupun di Malaysia, tapi kita sayang kat negeri kita, sayang kat kampung kita. Kita nak menjenguk ke kampung di Al-Jiran Tuti bersama dengan Maulana Helmi. Kita nak tanya pula. Lupa tadi Ustaz Zul juga, betul orang Pahang juga, Masya Allah. Jadi orang Pahang ni kata darah Panglima tu tak boleh nak pisah. Cuma dia tak pakai tengkolok, tanjak, dia tak pakai kerih pun situ je. Jadi nak ambil pengalaman itu biarlah itu biarlah Ustaz. Nabil yang sebut Ustaz Maulana kan, kalau kita sebut kan jadi tak syok pula kan. Jadi kebetulan kan, jadi nak minta lah pandangan dan mungkin boleh Maulana Helmi kongsi kepada kami terutama berkenaan dengan sejarah yang termaktub dalam bumi Malaysia dengan kelahirannya Tok Gajah, Mat Kilau, siapa lagi Tok Bahman kalau tak silap saya di Pahang. Di antara nama-nama besar dan mereka juga di antara pendakwa, seorang alim, orang di kalangan ulama yang menyampai agama dalam masa yang sama. Mereka mempertahankan bumi ini daripada terus dijajah oleh puak-puak yang boleh merosakkan minda manusia dan mengubah akidah manusia itu sendiri. Jadi mungkinlah Maulana boleh kongsi kami terutama bila sebut tentang tempat. Kalau tak silap saya Maulana sendiri berada di tempat kelahiran tokoh-tokoh ini. Mungkin boleh cerita sikit dan ambil semangat mereka untuk dikongsikan dengan penonton kita. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim, amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang saya muliakan Fadilatul Syekh Ustaz Nabil Ahmad selaku moderator kita pada malam ini, yang kita kasihi. Jazakallah khair. Bercahaya wajah Ustaz, masya-Allah. Barakallahu fiik. Saya melihat masya-Allah gambar Ustaz ni. Dan begitu kasih yang saya kagumi, masya-Allah, kekanda saya, tuan guru kita, murabi kita, dan kebetulan sama daerah pula dengan saya, masya-Allah. Ustaz di Kuala Tembeling dan saya berada di Pulau Tawar. Hakikat sebenarnya itu adalah Rock Mat Kilau bersama dengan tentera dia berjalan ke Kuala Tembeling dan mereka masuk ke, Masya Allah, ke negeri Terengganu di kawasan Pasir Raja, dan mereka akhirnya dengan tuan guru yang sangat hebat, ya, Masya Allah, yang kita sedia maklum, Tok Kupaloh, Masya Allah. Mereka belajar daripada Tok Kupaloh dan akhirnya mendapat semangat jihad fi sabilillah. Jadi bercakap tentang pertanyaan yang Ustaz Nabil tanya berkenaan dengan Masya Allah, orang, kalau di kampung saya orang bahasakan dia dengan Aki Mat Kilau, Masya Allah, yang merupakan ikon kemerdekaan ataupun pejuang kemerdekaan yang walaupun saya nampak banyak orang berjuang untuk merdeka, tetapi tak sama dengan macam mana masyarakat Melayu Malaysia ni menerima orang panggil semangat perjuangan Aki Mat Kilau ni, Masya Allah. Yang mana kalau kita tengok dari segi nama Mat Kilau ni, Masya Allah, nama dia Mat Kilau bin Imam Rasul. Tok Gajah tu namanya, nama asal dia Imam Rasul. Dan bin Syahrum. Datuk Syahrum adalah merupakan dikatakan salah seorang daripada panglima ataupun pahlawan yang datang daripada bumi Pagaruyung dan akhirnya telah menyebarkan Islam bersama dengan tuan guru Tok Moyang Malim, moyang kami lah di Pulau Tawar, dan akhirnya mereka telah bertebaran di seluruh semenanjung Malaysia untuk sebarkan agama Islam yang tercinta ini, Masya Allah. Jadi bila kita lihat macam mana Ustaz Zul beritahu tadi, agama Islam adalah agama pengorbanan, dan pengorbanan itulah yang melahirkan cinta kepada negara yang kita diami ini, Masya Allah. Kalau Rasulullah SAW tadi cinta kepada Madinah, kenapa dengan Nabi telah banyak berkorban untuk Madinah,
Nabi cinta pada agama kerana Nabi dah banyak korban untuk agama. Nabi cinta kepada para sahabat dia Muhajirin dan Ansar kerana mereka bersama-sama bersusah payah, berkorban, mengorbankan nyawa sampai terpaksa meninggalkan tanah air. Maka kita tengok di negara Malaysia pun, walaupun kita jauh daripada bumi Madinah Al-Munawwarah, tetapi pahlawan-pahlawan kita pun dalam diri mereka bersemarak semangat perjuangan yang mana yang satu masa dahulu semangat perjuangan ini hidup dalam diri para sahabat Nabi Ridwanullah Ta'ala Majma'in. Kalau kita tengok Hakim Mat Kilau ni lahirnya pada tahun 1866 dan wafatnya pada tahun 1970. Dikatakan di antara banyak riwayat menceritakan tentang umur dia daripada 103 tahun, ada yang mengatakan 105 tahun, ada yang mengatakan umur beliau 122 tahun. Tetapi Masya Allah selama berada di kampung, Hakim Mat Kilau ni terkenal dengan Masya Allah satu orang yang mahir mengaji. Baru petang tadi saya bersembang dengan sahabat saya Maulana Johari. Dia kata dia dengar satu riwayat yang sahih daripada kawan yang rapat dengan Hakim Mat Kilau mengatakan, tanpa mubalarah dia mengatakan, bahkan saya mendengar Hakim Mat Kilau punya bacaan Quran begitu merdu, lebih sedap daripada Ismail Hashim. Bukan kita merendahkan Tuan Guru, Syekh kita, Qari kita, tetapi kalau kita kagum dengan Ismail Hashim, sebenarnya Masya Allah bacaan Quran Hakim Mat Kilau ni sama taraf ataupun lebih indah, lebih merdu lagi. Bahkan dikatakan Masya Allah Hakim Mat Kilau ni antara individu yang pandai mengaji, pandai berjanji, pandai bermaulid, pandai dikir rebana, pandai dikir pahang, dan hobi dia yang paling istimewa sekali, dia suka main gasing di kampung. Masya Allah. Orang yang paling handal main gasing. Ini antara hobi Hakim Mat Kilau sepanjang berada di kampung Pulau Tawa lah, kampung saya lah Masya Allah. Dan Masya Allah, hebatnya Mat Kilau ni, dia kahwin dengan satu orang alim di kampung kami, satu orang Korea yang bernama Imam Daud. Masya Allah. Dan dia belajar mengaji daripada mertua dia. Masya Allah, belajar mengaji daripada tok mentua dia. Dan di samping itu dia belajar silat dan juga ilmu kebatinan. Ilmu kebatinan yang sahih, bukan ada kebatinan yang tak betul ni. Ilmu kebatinan yang betul. Dia belajar daripada ilmu ni daripada bapa dia, Tok Gajah, dan daripada guru dia Haji Montok ataupun Haji Osman, yang menurut sebahagian daripada pencerita mengatakan beliau ni dulunya adalah merupakan mantan mufti negeri Pahang. Masya Allah, maknanya Hakim Mat Kilau ni asas agama dia kuat. Dan dikatakan dia ni mempunyai kepimpinan yang sangat cemerlang. Sebab itu British pun nak serang Mat Kilau ni pun bukan main serang macam tu je. Dengan berbagai-bagai taktikal yang mereka gunakan untuk Masya Allah kalahkan Mat Kilau ni. Tetapi hakikat sebenarnya Mat Kilau tak pernah kalah. Masya Allah. Jadi diceritakan dalam riwayat mengatakan bila mana Mat Kilau ni Masya Allah menyerang British, dia katakan dia pernah bertempur dengan tentera British di Gua Kota Gelanggi. Gua Kota Gelanggi ni dekat dengan kampung saya juga. Kawasan Gua, Masya Allah. Di sana tempat pertapaan Mat Kilau dan kawan-kawan dia, Masya Allah. Dan dia pernah membunuh 40 tentera Gurkha British yang waktu itu 1 lawan 40, Ustaz. Masya Allah. 1 lawan 40 dia boleh tewaskan semua dia orang tu. Dan dalam keadaan dia pun ada terkena tembakan beberapa das. Waktu dia pulang setelah beberapa tahun dia menghilangkan diri. Maka Masya Allah kesan peluru daripada tentera British masih ada lagi lubangnya di badan dia. Masya Allah, inilah semangat jihad, semangat perjuangan, semangat pengorbanan, semangat cintakan tanah air, semangat patriotik. Yang mana ulama' kata dalam diri Mat Kilau ni ada 2 sifat yang mulia. Satu, kecintaan yang mendalam kepada bumi Malaysia yang tercinta ini. Yang kedua, semangat taat kepada raja. Semangat cintakan raja, semangat hormat pada raja, taat kepada raja telah menjadikan Mat Kilau ni satu ikon yang kita boleh tiru, kita boleh contohi dalam bumi Malaysia ini. Dan dikatakan dipendekkan cerita, akhirnya Mat Kilau ni ketika mana dia telah bertempur dengan banyak tentera-tentera British dan kebetulan waktu itu tanpa kita niat untuk bersengketa dengan mana-mana golongan, tentera British telah masuk melalui jalan istana. Maka waktu itu Masya Allah Mat Kilau ini telah diburukkan ataupun telah dijelek-jelekkan oleh pihak tentera British tentang nama dia. Akhirnya beliau telah buat keputusan untuk merantau pergi ke negeri Terengganu, Darul Iman, Masya Allah. Dan di sana dia telah bertemu dengan guru mursyid yang telah dia ambil bai'ah zikir yang paling terkenal, zikir Ya Latif. Yang saat ini sampai ke hari ini di bendera negeri Pahang itu tercatat perkataan Ya Latif.
itu adalah merupakan zikir yang diamalkan oleh Aki Mak Kilau dan dipendekkan cerita setelah menerima bai'ah daripada Tok Kupaloh bersama dengan sahabat-sahabat perjuangan dia, maka dikatakan Tuan Guru Tok Kupaloh telah memberikan ijazah zikir dan telah membekalkan kepada Aki Mak Kilau ni 400 tentera pasukan untuk bertempur melawan British di bumi Pahang Darul Makmur. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT sekalian, dipedekkan cerita pula, Masya Allah, yang dikatakan bahawasanya fatwa jihad untuk melawan British ini merupakan jihad yang rasmi. Fi sabilillah difatwakan oleh Tok Kupaloh yang juga bersependapat dengan mufti Turki yang waktu itu negara Turki juga diserang oleh British menggunakan fatwa tadilah, maka akhirnya Tok Kupaloh telah mengisytiharkan jihad fi sabilillah. Haji Abdul Rahman Limbung di Terengganu, di Kelantan kita ada Tok Janggut, di Pahang kita ada Tok Bahaman, Tok Gajah, Mak Kilau. Semua ni anak-anak murid yang ditarbiah secara langsung oleh Tok Kupaloh secara kerohaniannya, dan akhirnya mereka telah masuk ke negeri Pahang melalui perkampungan Ustaz Azur Ramli lah, Masya Allah. Kawasan Tembeling, kawasan Pasir Raja, kawasan itu semualah kawasan itu, dan dikatakan mereka ni telah menyerang, minta maaf kan, mereka telah menyerang balai polis Kuala Tembeling. Masya Allah. Dan setelah mereka serang balai polis tersebut, maka Mak Kilau telah bagikan kelompok dia ni kepada dua golongan. Ini sejarah cerita tentang perjalanan Aki Mak Kilau ini, pergi dan balik dia. Dan dia telah Masya Allah, telah bagikan satu kelompok Mat Kelubi ni, kelompok dia pergi ke menyerang Kuala Lipis, Masya Allah. Dan Mak Kilau ni akan balik ke Jerantut untuk dia menawan kawasan Jerantut lah, Masya Allah. Tetapi kita tengok ketika mana Mak Kilau telah balik ke perkampungan dia setelah dia menuntut ilmu, setelah dia mendapat semangat jihad fi sabilillah, tidak redha walaupun dia tak suka kepada penjajah, tetapi apa yang kita boleh belajar daripada Mak Kilau ni, dia sangat taat dan hormat kepada raja. Masya Allah, walaupun di waktu itu ramai juga pasukan-pasukan di kampung saya yang diketuai oleh Tok Aki Tawang ataupun Tok Garang. Ini kubur ni pun ada di kampung saya. Tok Setia pun ada di kampung saya. Kampung saya ni sebenarnya sangat dekat dengan kemerdekaan ini sebenarnya, Masya Allah. Kampung Belantawan ni, kampung Ustaz Azur Ramli juga. Maka akhirnya Mat Kelubi ni dalam perjalanan nak pergi menyerang Kuala Lipis, dia telah diserang oleh tali barut. Dan akhirnya kepalanya dibawa ke British, badannya dihanyutkan ke Sungai Pahang, Masya Allah, dan sangkut di Pulau Dedari, berhampiran dengan Pulau Tawar juga dekat Jerantut Ferry sana. Maka akhirnya Mat Kelubi ni jasadnya dikebumikan di Kampung Pedah. Masya Allah, kalau kita pergi ke masjid Kampung Pedah, dalam masjid itu ada sebuah kubur Mat Kelubi, teman rakan seperjuangan Mak Kilau yang dulu sama-sama bangkit menentang British yang waktu itu telah menyerang negara. Kalau Rasulullah SAW tadi berjuang untuk meninggalkan tanah air, tetapi Aki Mak Kilau ni mempertahankan bumi Malaysia tercinta ni daripada serangan British, dan akhirnya Masya Allah, kerana hormat pada raja, sayang pada raja, Mak Kilau buat keputusan dengan kawan-kawan, kita undurkan diri, kita sembunyikan diri, kita tukar nama kita Muhammad bin Ibrahim, tukar namanya Muhammad Siam, tukar namanya Aki Terengganu, dibertukar, dan juga Tok Bahaman pun buat keputusan untuk undur diri, hormat pada raja, dan Masya Allah telah tukar namanya daripada Tok Bahaman kepada Tok Pramu. Masing-masing telah buat perjanjian di sebuah tempat yang bernama Lata Dinding, bersebelahan belakang dengan Madrasah Maulana Johari. Sana tempat di mana kawan-kawan Mak Kilau bersepakat untuk mereka ni, Masya Allah, buat keputusan kita lenyapkan, hilangkan diri kita daripada masyarakat. Masyarakat tak tahu rupanya Mak Kilau setelah sekian lama duduk, merantau, dan akhirnya dia balik ke Kuantan, di satu kampung di nama Kampung Batu Lima di Kuantan. Di sana sampai sekarang namanya Kampung Mak Kilau. Di sana orang kampung tak kenal. Dan dikatakan sepanjang tempoh ini, dia banyak kali juga balik ke Pulau Tawar, tetapi menggunakan nama yang berbeza, menggunakan nama yang agak sedikit berbeza. Tetapi Masya Allah, akhirnya setelah sekian lama mereka berjanji tak akan isytiharkan diri mereka, tetapi akhirnya Mak Kilau pada hari Jumaat, waktu itu kebetulan Aki saya, atuk saya, Lebay Aziz mengimamkan solat Jumaat pada hari itu, dan dia telah bangun setelah dia mengaji, dia telah bangun di tengah orang ramai, dia mengisytiharkan dirinya sebagai Mak Kilau. Waktu itu Masya Allah, hebohlah satu Malaysia, kerana pada pandangan mereka dalam apa yang British sampaikan adalah Mak Kilau telah mati ditembak,
tetapi hakikat sebenarnya ini menggemparkan seluruh Malaysia bila Mak Kilau mengisytiharkan dirinya adalah sebagai Mak Kilau yang mana Masya Allah, Allah Ta'ala bagi dia semangat perjuangan yang sangat luar biasa. Ketika mana ditanya oleh salah seorang daripada penduduk kampung, Aki tak sambut ke Hari Merdeka? Ini kita nak menceritakan tentang hari ni, suasana ni zaman dulu. Masya Allah, Aki Mak Kilau menjawab, saya tak pernah dijajah oleh mana-mana orang pun. Kenapa saya nak menyambut merdeka? Untuk dia, untuk kita hari ini berbeza. Kita sambut Hari Merdeka, kita raikan. Tetapi Masya Allah, perkara yang paling besar kita boleh belajar daripada Mak Kilau, walaupun semangat perjuangan dia sangat dahsyat, tetapi untuk tujuan perpaduan, untuk melihat umat Islam bersatu padu sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz Zul Ramli tadi, Mak Kilau sanggup leburkan diri dia, lenyapkan diri dia, walaupun orang tak kenal siapa pejuang kemerdekaan, tetapi selepas dia mati, walaupun dia menyorok, dia menyembunyikan diri dia, tetap Allah Ta'ala angkat nama Mak Kilau. Walaupun kita nampak banyak pejuang kemerdekaan, tetapi tetap Allah naikkan nama Mak Kilau ini, Masya Allah. Kerana apa? Di samping dia berjuang untuk agama Allah, hakikat sebenarnya hubungan dia dengan Allah, dia selalu baca Quran, dia selalu jaga solat tahajud, dia mengamalkan zikir tarikat yang sangat-sangat istimewa, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berikan dia menang ke atas musuh Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya penjajah-penjajah pun telah meninggalkan Malaysia, dan akhirnya Masya Allah hari ini kita menikmati bumi yang indah, bumi yang harmoni, bumi yang makmur berkat perjuangan daripada nenek moyang kita yang berjuang atas nama jihadu fi sabilillah. Mudah-mudahan kita yang lahir di zaman milenium ini, Masya Allah, kita tidak melupakan jasa mereka. Kita sampaikan bacaan Fatihah untuk mereka. Sebenarnya Masya Allah, tanpa pengorbanan mereka, kita pun hari ini tidak akan merasa nikmat untuk berkuliah macam kita lakukan pada malam ini, Masya Allah. Jazakumullah khairan, ahsan jazak. Allahu Akbar. Barakallahu fiik. Terima kasih Maulana Hilmi berkongsi sejarah yang mungkin tersimpan daripada buku sejarah Malaysia. Benar. Dan mungkin daripada bualan sembang kedai kopi kita, Masya Allah, cerita yang cukup menakjubkan tentang insan-insan hebat ini. Walaupun nama mereka terpatri dalam buku sejarah dan juga kisah perjuangan sebagai pejuang-pejuang di tanah air, tapi sudah pasti bila Maulana Hilmi sebut tadi, menjentik hati kita semua. Betapa besarnya pengorbanan sebenarnya mereka diperkuatkan dengan akidah yang jelas dan juga matlamat mereka untuk menjaga satunya kepimpinan ataupun kedaulatan tuanku raja. Seterusnya melihat dari sudut agama dan juga masyarakat, Masya Allah, tabarakallah. Dan saya yakin bila dikongsi semangat ini, semua rakan-rakan kita yang menonton, kalau anda hanya sekadar mendengar, menjadi satu benda yang biasa. Tetapi yang luar biasa, ambillah semangat ini untuk diceritakan kepada ahli keluarga agar generasi kita juga mewarisi watak dan seperti yang digambarkan oleh Maulana Hilmi tentang watak Mak Kilau dan nama-nama besar yang lain. Alhamdulillah, itu di pusingan yang pertama kita tadi. Kita nak berganjak kepada pusingan kedua bagi sahabat-sahabat yang bersama dengan kami, ahlan wa sahlan, yang kita siarkan secara langsung di Facebook Surau Putra Al-Amin persilapan pada malam ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, itu satu dua watak yang diceritakan oleh Maulana Hilmi. Pada kita pun rasa gerun dah, Masya Allah, tabarakallah. Kalau mereka sanggup untuk berjuang bermati-matian menegakkan kalimah la ilaha illallah semata-mata untuk kita hari ini. Bayangkan kita hari ini hanya tak perlu angkat pedang, tapi hanya untuk mengisytiharkan betapa indahnya Islam dalam hidup pun dah jadi susah. Kerana Islam kita gaduh, kerana Islam kita balah. Ini bermasalah. Tengok macam mana Maulana Hilmi kan, mereka walaupun nama terpaksa tukar. Kalau kita sepatutnya macam tuan-tuan macam saya lah, Ustaz Nabil lah, tiba-tiba tukar nama ustaz lain. Berbarang Ustaz. Nama dah macam Raja Lawak. Contoh kan, nama Nabil Ahmad dah sama tukar nama lain kan. Allahu Akbar. Ni cabaran besar. Apatah lagi kita nak membawa Islam. Saya nak berganjak kepada Fadil Ustaz Zul Ramli, menyambung cerita tadi tentang sejarah dan mungkin sedikit antara kita boleh ambil daripada warna-warni jalur gemilang kita yang Ustaz tadi tak sempat nak cerita habis. Saya suka bila kalau boleh Ustaz cerita kan, bagi memang lah kita rasa. Jadi kita bagi peluang pada Ustaz Zul Ramli untuk meneruskan perbincangan tadi, dan seterusnya mungkin boleh menjentik sikitlah semangat jihad, semangat kemerdekaan. Bukanlah jihad tu maksudnya kita nak pergi perang saja, tidak. Berperang dengan hawa nafsu untuk kita menjadi insan yang merdeka, tidak dikongkong oleh hawa dan akal logik kita semata-mata. Falyatafaddal mashkur. Allahu Akbar ya. Saya Ustaz Nabil, ana dengar apa yang Ustaz Maulana
Helmi ceritakan, dan menyebut pula nama-nama tadi ialah nama-nama yang memang saya membesar di sana, ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan saya kalau orang main game ni Ustaz, budak-budak dia main game kan, dia ada satu yang disebut another level. Kan kita ni Ustaz nampaknya berbincang-bincang ni, dia level dia satu level, tetapi bila saya dengar tadi apabila Mak Kilau menyebutkan bahawa bagi dia tidak ada yang dinamakan Hari Merdeka. Sebab sehari pun dalam diri Mak Kilau dia tak pernah rasa dia dijajah. Dia tak pernah rasa bahawa bumi ini milik dia pernah dijajah oleh penjajah. Maka sebab itu pada dia kata dia tidak pernah. Ini Ustaz, ni another level Ustaz. Ni level yang Masya Allah ya. Dan bila saya dengar Ustaz Maulana lancar cerita, jadi macam arkib dalam kepala Ustaz Maulana Helmi ya. Maknanya Ustaz Maulana dia membesar. Bayanglah kalau pengisytiharan tu sendiri oleh Datuk kepada Ustaz Maulana Helmi, maknanya betapa dekat sejarah itu ya. Dan nama-nama yang disebutkan tadi ya, nama-nama yang disebutkan, kita bercakap hari ni baru tentang berapa bintik peluh yang keluar untuk negara. Tadi Ustaz Maulana cerita orang yang dipenggal kepalanya, dihanyutkan tubuhnya, dipisahkan jasad dan kepalanya. Allahu Akbar. Ini bukan cerita Iron Man, ini bukan cerita Spider-Man, cerita apa dia panggil tu? Marvel. Ini real. Ini benda real yang berlaku, dan sebab itulah saya sangat takut bila kita nak bercakap soal merdeka. Saya ulang balik sekali, Mak Kilau tak pernah kata bahawa adanya kemerdekaan, sebab pada dia tak pernah sebut dalam minda seorang pejuang bahawa negara ini pernah dijajah. Sebab kalau kita rasa kita dijajah, kita sebenarnya berada di bawah, penjajah berada di atas. Tetapi pejuang sentiasa berada di atas penjajah. Betul. Dan kerana adanya pejuang sebeginilah penjajah tak tahu macam mana nak buat, dan akhirnya terpaksa menyerahkan balik negara ini kepada kita untuk kita nikmati ya. Saya teringat ketika Sayyidina Omar Al-Khattab, orang bertanya dia tentang Al-Hurriyah. Sebab hari ini kita bercakap ni sebenarnya betul lah tadi kalau saya mulakan dengan malam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak tahu nak ucap terima kasih pada manusia. Kita tak pernah ucap terima kasih pada Mak Kilau. Kita tak pernah ucap terima kasih pada Mat Klubi. Kita tak pernah ucap terima kasih kepada Datuk Bahaman. Kita tak pernah ucap pada mereka yang duduk dalam hutan ya, menempuh segala kepayahan. Sepatah terima kasih kita tak pernah cakap. Dan cuba bayang kalau Nabi kata orang yang tak pandai ucap terima kasih pada manusia, itulah manusia yang tak pandai syukur pada Allah. Maknanya kita hidup rupanya menyambut kemerdekaan kita ni di sisi Allah. Allah kata kamu tak syukur. Kamu tak syukur dan kamu tak syukur. Ketika Sayyidina Umar bercakap, orang bertanya, apa itu hurriyah? Dan Sayyidina Umar bercerita tentang kemerdekaan. Dulu ada hamba, ada merdeka. Bukan negara ya, konteks insani. Dan ketika Sayyidina Umar bercerita, maka datang Bilal bin Rabah, dan Bilal bin Rabah berkata, wahai Amirul Mukminin, seorang yang tidak pernah menjadi hamba, dia tidak pernah tahu nikmat merdeka. Seorang yang tak pernah jadi hamba, dia tak tahu nikmat merdeka. Allah. Dan kerana itu sebab kita tak pernah menjadi penjajah, kita tak pernah duduk sekali di tempat yang Ustaz Maulana Helmi sebut tadi, duduk tengah malam dalam keadaan ya, cuba bayang peluru merobek badan, tekanan daripada depan dan belakang, isteri yang disayang terpaksa tinggal, kampung halaman bukan jadi kampung halaman, terpaksa menjadi orang luar yang datang menyorok-nyorok. Dan itulah mereka akan pasti melihat hari ini pada cucu-cucu mereka. Dan tadi kita dengar Masya Allah ya, saya fikir Ustaz Nabil, alangkah celuparnya kita pada hari ini. Orang-orang dulu dengan zikir mereka, dengan wirid mereka, dengan amalan-amalan mereka, berjuang dan mencari kekuatan. Cuba bayang kalau hari ini kita mengabaikannya. Bahkan kalau kita baca sendiri sejarah merdeka ya,
Di sana nak tanya hari apa merdeka, kita tanya ulama. Nak pilih 31 Ogos merdeka, tanya ulama. Kemudian kita nak mulakan merdeka, kita nak minta dilaungkan Allah yang terlebih besar dan tidak ada yang lebih besar melainkan Allah. Itu sebelum laungan merdeka, azan terlebih dahulu. Sebelum menyatakan keputusan, ulama menadah tangan dan berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tok-tok kita belakang hari setelah dapat kemerdekaan, Allahu Akbar, Islam tah ke mana, Allah tah ke mana, azan tah ke mana, masjid tah ke mana. Akhirnya apa yang diperjuangkan selama ini sebenarnya. Sebab tu alhamdulillah kita dapat bercakap pada petang ni. Saya Ustaz, kita ni macam Ustaz Wahimi lagi lah, dia macam berdakwah, banyak golongan dekati. Ya. Astagfirullah. Betul. Ustaz Zul lagi. Ada doa, Masya-Allah. ada doa Ustaz terus istiqamah kuat. Ustaz, lepas ni Doa. Allah berikan keikhlasan Ustaz, ya Allah. Amin. Amin Allah. Amin Allah. Ana Ustaz, ana nak, bukanlah kita kata satu ni tak tahu berapa 5-6 tahun dululah. Ana fikir bahawa sebenarnya orang yang lahir berpuluh tahun selepas merdeka, dia faham tak makna merdeka? Kita jangan tanya Mak Kilau, sebab Mak Kilau tak pernah rasa dia dijajah. Itu jangan tanya, itu another level, bukan level kita. Baik. Saya tengok satu konsert dibuat di KL. Satu konsert dibuat di KL. Konsert tu Ustaz Nabil, konsert sempena hari kemerdekaan. Kita ni bukanlah terlampau orang kata, jangan buat konsert, tak apalah, nak buat-buatlah, tak apalah. Kita bukanlah kata, jangan, ada orang nak konsert, ya Allah. Tetapi saya jadi confused sebab saya tengok di atas konsert pentas yang di belakangnya adalah konsert meraihkan hari kebangsaan, hari kemerdekaan. Di atas pentas tu Ustaz, yang tampil di atas pentas dengan pakaiannya, dengan caranya, sebiji macam Mak Saleh Ustaz. Sebiji gayanya, sehingga saya yang menonton, saya rasa confused. Sebenarnya konsert ni nak bagi tahu bagus kita dijajah kot. Itu agaknya message daripada konsert itu. Pada saya, it's okay you nak buat konsert, buatlah. Tapi kita kan ada macam-macam bangsa kat sini yang duduk letak atas pentas tu. Kita boleh tunjukkan keharmonian dalam pentas yang nak meraihkan kemerdekaan. Menjadikan kalau saya yang dah tua ni confused, anak saya lagi confused, anak-anak muda lagi confused. Maknanya seolah-olah dia sedang menjerit di atas pentas, Malaysia ni lebih bagus kalau dijajah. Dan kemudian saya tengok pula interview Ustaz Maulana kan. Interview, kemudian orang tanya, apa pengalaman you meraihkan hari kemerdekaan? Dia kata apa dia? Yalah, ada hikmah kita dijajah, kita dapat terdedah dengan dunia luar. Saya jadi macam diam sekejap. Maknanya penjajahan itu masih lagi mengakar. Walaupun mereka terpaksa berangkat pergi pulang ke negeri kecil British England tersebut, tetapi mereka mengikalkan penjajahan tu dalam kepala kita. Sampai kata bagus dijajah. Even kalau kita tengok Ustaz Nabil kalau dalam bahasa Arab merdeka disebut istiqlal. Istiqlal tu dia keluar daripada ruh, bermaksud keluar daripada kerendahan, kehinaan kepada kecemerlangan. Itu istiqlal. Kemudian kalau kita tengok dalam bahasa Inggeris independent ni maksudnya jadi maknanya tak apalah, dulu kan you all ni tak pandai nak menguruskan negara sendiri, you all tu dependent. Sebab dependent ini adalah merujuk pada umur masih lagi kanak-kanak. Independent bila umur 18 tahun, dia ajar dalam kepala kita bahawa kita ni ialah dulu bodoh, tak pandai, maka sekarang kamu dah pandai. Soalannya bila kita bodoh, kita telah dibodohkan, kecuali Mak Kilau tak terima kita dibodohkan, maka lahirlah pejuang. Kita dihina,
dan mereka telah berjaya merentap semua self-esteem, semangat, rasa jati diri, rasa bangga diri, sebab dia buang, dia delete semua sejarah-sejarah lampau kita. Bahkan saya membesar, Ustaz Maulana Hilmi dulu membesar dalam buku tawarikh kita. Antara yang disebut sebagai pemberontak dan penjahat adalah Mat Kilau. Cuba bayang orang yang keluarkan darah untuk mempertahankan negaranya sendiri, kita cucu ni, dia adalah merupakan penjahat. Dia adalah merupakan orang yang, cuba bayang sejarah itu. Dan inilah saya yakin Ustaz tanya tadi sebenarnya tentang warna Ustaz. Sebenarnya warna, kalau dah tadi kuning tadi Ustaz Maulana sebut tentang kedudukan raja, kemudian dia pergi pada putih tentang betapa suci, integriti, dan kemudian yang kemuncaknya adalah bulan sabit yang melambangkan kepada Islam, melambangkan Uthmaniyah, khilafah Islamiyah satu masa dahulu yang hanya bertukar warna sahaja. Dan tahulah kita bahawa Islam dan mungkin kalau kita nak Ustaz bertanya tentang warna, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang sibghatallah, wa man ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun, tentang celupan ataupun warna-warna yang dimaksudkan adalah warna-warna dari Allah. Dan siapakah yang lebih cantik warna dari Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada agama Islam yang terbentuk dalam bulan sabit yang kita lihat sentiasa berkobar. Dan insya-Allah kita harap merdeka adalah memerdekakan kita daripada menghambakan, seperti kata Rubai ibn Amir ketika ditanya oleh Rustum, dan untuk apa kamu datang? Dia berkata dengan tegas, jidna linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Kami datang semata-mata untuk mengeluarkan para hamba daripada mengabdikan diri kepada hamba, kepada menyembah pemilik kepada semua hamba. Dan merdeka sebenarnya yang diperjuangkan sejak daripada dulu. Dia sebab tu merdeka ni Ustaz bukan sejarah tahun 57, bukan 10 tahun 57, tetapi sejak daripada 1511, ya, beberapa nama tadi itu baru satu contoh tu. Yang kalau kita dapat kekalkan nama ini, angkat nama ini, insya-Allah kita akan merdeka yang sebenar. Dan insya-Allah sebab tu Allah bila sebutkan tentang warna tadi, wa nahnu lahu abidun, dia akan pergi kepada pengabdian total adalah bila kita hamba pada Allah, baru kita merdeka yang sebenar. Selagi kita tidak menghambakan diri pada Allah, maka pada ketika itulah kita akan dibudak-budakkan, dibodoh dan dihina oleh pemilik nafsu yang punya kekuatan, tanpa sedar kita tunduk pada mereka. Semoga Ustaz bincang-bincang kita pada malam ni menyentak dan menyedarkan kita, membongkar semangat kita, insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Zuramli yang menyambung penceritaan bagaimana Allah itu bersifat halim, bersifat rahim kepada hamba. Bahkan kita sendiri sebenarnya melakukan satu benda yang melanggar syar'i dan fitrah insani. Kita sepatutnya menjaga harapan kita menjadi hamba ini bukan untuk kita memperhambakan diri kepada hamba atau kepada makhluk, tapi sebenarnya untuk mengeluarkan minda kita ni yang terkekang ataupun dikongkong oleh pemerintah yang sepatutnya menjadi pemerintah mutlak, yakni Allah, bukan akal, logik akal kita dan sebagainya. Baik, terima kasih Ustaz Zul. Kita nak sambung perbincangan dengan Maulana Hilmi. Tadi ada Puan Rukiah ke Puan apa tadi? Puan Nur Aisyah ditanya berkenaan dengan bagaimana nak bina jiwa mereka di kalangan anak muda. Saya nak minta Maulana Hilmi kongsi tadi sebut berkenaan dengan tokoh-tokoh hebat dalam perjuang agama. Mereka telah memberikan satu inspirasi, saya yakin, di kalangan mereka. Bahkan bila kita buka balik buku sejarah, jika tidak salah saya, Tok Kupaluh yang belajar dan mendalami ilmu agama akhirnya buka pondok, sehingga orang yang daripada negeri luar, Kelantan, Terengganu pun turun ke Pahang ini untuk menjadi anak murid kepada Tok Kupaluh. Dan disebut karakter orang baik ni sampai bukan hanya orang suka mendampingi, bahkan orang nak tiru. Tok Kupaluh juga disebut bahawa bila dia berbincang dengan puak penjajah British, sampai penjajah British naik takut. Bukan kerana gerun muka dia tu, tidak. Tetapi kerana dengan karakter yang ada pada dia. Disebut bahawa masa perbincangan di atas kapal, kan, tiba-tiba dibetulkan serban ni, sengit sikitnya,
kapal pun jadi sengit. Ni di antara karamah lah. Karamah bagi pejuang agama kita, masya-Allah tabarakallah. Jadi minta Maulana Helmi kongsi dengan kita, sebab bila sebut tadi nak membentuk jati diri, nak membina karakter dalam anak muda-mudi kita tentang semangat merdeka. Bila kita sebut ni kadang-kadang betul kata Ustaz Ramli tadi ataupun Wan Helmi kata tadi, kadang-kadang kita ni dimomokkan dengan cerita luar negara sampai orang aku nak jadi Avengers, aku nak jadi Hulk Hogan, aku nak jadi contoh. Sedangkan watak-watak pejuang di tanah air kita ni semuanya hebat-hebat. Cuma tidak pernah diwatakkan dan diceritakan kepada generasi, rugi. So Maulana Helmi mungkin ambil semangat daripada kisah-kisah ini untuk kita tiup dan kita sampaikan kepada generasi muda. Daripada PUBG lah, K-pop lah, kita ubah kepada pendekar-pendekar tanah Melayu. Silakan Maulana Helmi. Masya-Allah, barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz Nabil dan juga Ustaz Ramli yang saya kasih, masya-Allah. Saya teringat kepada sebuah analogi yang masyhur yang selalu diwar-warkan oleh ulama-ulama kita tentang orang anak muda Islam pada waktu ini, masya-Allah. Kita ni sebenarnya, masya-Allah, adalah daripada golongan singa sebenarnya, masya-Allah, yang pada satu hari keluar bersama dengan ibu kita, keluar berjalan-jalan nak cari makan, nak cari rezeki. Tiba-tiba, masya-Allah, anak singa ni terlepas, terputus daripada hubungan dengan ahli keluarga dia, dengan ibu dia lah, masya-Allah. Sampai waktu dia dah petang, dia rasa risau tengok dia tak ada siapa nak bawa dia balik. Akhirnya dia ternampak sekumpulan kambing yang sedang dalam perjalanan pulang nak balik tidur malam lah ke kandang dia. Masya-Allah. Tiba-tiba anak singa tadi pun dia pun follow lah kambing tersebut. Sampai beberapa lama anak kambing tadi telah hidup dalam keadaan dalam suasana kambing. Anak singa hidup dalam suasana kambing, masya-Allah. Jadi dia telah bawa perwatakan kambing. Sehingga sampai satu tahap singa tadi begitu lemah dia punya motivasi diri dia, perasaan dia, kesedaran dia, keinsafan dia. Sebenarnya, masya-Allah, dia ni adalah raja rimba yang sangat hebat, yang sangat berkuasa. Tetapi kerana duduk dalam environment yang salah, sampai tahap bila mana kambing mengembik pun anak singa nak mengembik. Kambing makan rumput pun anak singa pun nak tiru makan rumput juga. Sampai tahap bila mana kambing-kambing ni bully singa ni dengan tanduk, anak singa menangis. Engkau bolehlah bully saya, kerana apa? Kerana saya ni tak ada. Masya-Allah, saya ni tak ada tanduk kan. Saya ni tak ada tanduk di kepala saya. Kau orang semua ada tanduk. Kau janganlah tanduk saya kuat sangat kan. Mana begitu lemahnya jiwa singa yang ada dalam waktu itu, masya-Allah. Tiba satu hari, masya-Allah, ketika mana kambing ni sedang keluar bersama untuk makan pagi bersama dengan anak singa tadi yang sudah semakin besar, semakin sihat, semakin kuat. Tiba-tiba ibu singa nampak, masya-Allah, gayanya macam anak aku ni kan, yang hilang dulu. Tapi aku pelik tengok dia punya karakter dia telah berubah. Kalau macam mak kilau tengok anak cucu dia ni dulu, masya-Allah, kau ni adalah pejuang kemerdekaan, anak cucu orang hebat. Anak cucu alim ulama, anak cucu tuan guru, masya-Allah, ya. Maka akhirnya tuan-tuan dan rahmatullah Allah, ibu singa ni satu hari ajak anak singa ni pergi ke satu tempat, diberitahu sesungguhnya engkau ni sebenarnya orang yang sangat hebat. Sebenarnya engkau ni raja rimba. Engkau ni sangat berkuasa, sangat hebat. Kita punya keturunan kita ni semua dahsyat-dahsyat. Tetapi anak singa kata tak, saya ni kambing. Masya-Allah. Ibu singa kata tak, you singa. Anak singa cakap, tidak ibu, saya ni kambing. Masya-Allah. Kalau kau tak percaya, kata ibu, ayo kita pergi cermin muka kita kat Sungai Pahang, masya-Allah. Tengok, masya-Allah, yang muka engkau ni dengan muka aku sama tak? Kan? Jambang kita sama, kita punya taring kita sama, kuku klaus kita pun sama, dan keberanian kita sama, masya-Allah. Kan? Hari ini, selama ini, musuh berani untuk menginjak-injak engkau kerana engkau tak sedar diri. Kerana engkau lupa siapa engkau. Hari ini banyak anak-anak muda yang lupa siapa diri dia. Dia adalah khalifatullah ala wajhil ard. Dia adalah khalifah Allah di atas muka bumi, yang kita tidak bermusuh dengan orang bukan Islam. Kita menganggap orang bukan Islam dalam dunia ni adalah sebagai murid kita. Kita adalah cikgunya. Kita orang Islam adalah doktor. Dan hari ini orang bukan Islam adalah pesakit kita. Mereka adalah prospek kita. Mereka adalah orang kata aset
yang sangat berharga, yang seandainya mereka ni ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka ni beriman pada Allah, mungkin boleh jadi mereka lebih baik daripada kita. Bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulunya seorang yang keluar daripada rumah untuk bunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bila hidayah menyapa dalam diri Sayyidina Umar, dia telah menjadi manusia yang sangat hebat. Dan inilah jiwa-jiwa singa, jiwa-jiwa merdeka, jiwa-jiwa pahlawan yang telah subur dalam diri umat Islam di zaman para sahabat Nabi, yang menggerakkan mereka untuk sanggup korbankan diri masa harta mereka di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masya-Allah, akhirnya ibu singa menyedarkan anak singa ni bahawa siapa kita dulu, siapa kita, keluarga kita, keturunan kita, bangsa kita, nenek moyang kita, pahlawan-pahlawan kita, sampai akhirnya anak singa tadi dapat kekuatan, dapat percaya diri, sehingga akhirnya mak singa beritahu, sekarang kau cuba ngaum sekali, tengok macam mana kekuatan yang ada pada kau, sehingga akhirnya bila dia mengaum, semua kambing-kambing tadi lari bertempiaran. Sebenarnya hari ini inilah yang berlaku kepada kita, bukan anak muda di Malaysia saja, tetapi dengan kemewahan, dengan orang kata kesenangan yang kita nikmati pada hari ini, yang hakikat sebenarnya adalah merupakan natijah daripada pengorbanan nenek moyang kita, natijah daripada pengorbanan para sahabat. Bahkan kalau saya pergi ke bawah ni, saya duduk di negara Arab Saudi selama 3 bulan Ustaz, masya-Allah, menunaikan umrah di sana. Jadi kita tengok satu masa dulu negara Arab ni pun bukan ada apa-apa, kan? Tanah yang kering kontang, tetapi barakah daripada agama, pengorbanan daripada nenek moyang ni, Allah keluarkan benda yang paling berharga, paling bernilai, itu petrol keluar daripada bumi Saudi. Bumi negara-negara Arab, negara Teluk keluar minyak, negara Iraq keluar minyak, Afghanistan keluar, Malaysia pun keluar minyak, masya-Allah. Ini sebenarnya barakah daripada agama yang diamalkan oleh nenek moyang kita. Mungkin doa mereka, tangisan mereka, mungkin tangisan akibat kilau, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Doa untuk zuriat keturunan, biar semuanya selamat, biar semuanya berjaya. Hari ini kita tak tahu kejayaan kita sebagai seorang profesional mungkin ada kena-mengena dengan doa nenek moyang kita. Cuma hari ini bila kita menikmati kesenangan, manusia ni mudah lupa, tuan-tuan. Ustaz Nabil, masya-Allah, kita lupa perjuangan ini. Sebab itulah kita nak anak-anak muda ni untuk sedarkan diri kita ni, kita kena baca kembali sejarah negara kita, sejarah kemerdekaan kita. Kena jumpa orang tua-tua di kampung, dengar cerita mereka, dengar cerita alim ulama, macam mana susah payahnya mereka nak memerdekakan negara Malaysia ni. Alhamdulillah, hari ini selepas 64 tahun perjuangan mereka telah berlalu, nama mereka masih terpahat. Kita hanya mampu untuk sampaikan Fatihah di kubur Akimat Kilau, masya-Allah. Kita pergi bahkan kubur Tok Gajah, sampai hari ini duduk dalam hutan. Tak ada siapa tahu kubur Tok Gajah. Saya baru ni pergi ke Pasir Raja nak ziarah kubur Tok Gajah, tetapi tak jumpa, masya-Allah. Walaupun nama Tok Gajah ni sampai jadi pasukan bola negeri Pahang, ya, tim Tok Gajah, tetapi tak ramai orang tahu di mana makam Tok Gajah, masya-Allah. Sebenarnya itulah orang yang hebat, walaupun namanya tersohor, orang tak tahu kubur dia di mana, tetapi Allah Taala merahmati mereka dengan rahmatan yang sangat luas. Berkat pengorbanan mereka lah hari ini kita, masya-Allah, makmur, selesa, bahagia. Sebab itu kata Ustaz Zul tadi, malam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa yang tidak berterima kasih pada manusia, hakikatnya itu dia tak berterima kasih pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena ajak anak-anak muda kita ziarah makam pahlawan-pahlawan ini, terutama di bulan kemerdekaan. Hantar Fatihah walau satu surah kepada Aki Mak Kilau. Terima kasih Aki, kerana Aki lah berkorban. Hari ini kami semua bahagia, kami semua menikmati kemakmuran. 64 tahun dah Aki pergi, tetapi masya-Allah, banyak tahun, bukan 64 tahun. Dia meninggal pada tahun 70-an, sebelum saya lahir lah. Tetapi masya-Allah, kita pergi ke kubur dia, di makamnya, memang ada di kampung saya lah, di kampung Pulau Tawar sana, ada makam Mak Kilau beserta dengan keluarga dia. Sebab tu kami pun kadang-kadang bawa anak-anak murid pergi ke sana untuk kita bacakan Fatihah, untuk kita bacakan, hampaikan pahala-pahala ibadah kita kepada mereka, walaupun mereka tak ada hubung kait secara langsung dengan kita dari segi kekeluargaan, tetapi mereka punya perjuangan sebenarnya menghidupkan jiwa kita. Sebenarnya kita pergilah ziarah kubur pahlawan, mudah-mudahan Allah hidupkan kembali jiwa-jiwa anak muda ini dengan semangat patriotik, dengan semangat cintakan agama, cintakan negara. Kerana apa? Kalau tidak ada cintakan negara, bahaya. Kadang-kadang kita boleh berkhianat kepada negara kita dalam keadaan kita tak sedarkan diri, kerana cinta sudah hilang,
kasih sayang sudah hilang. Maka untuk itulah sama-sama kita semaikan cinta pada negara dalam diri anak-anak cucu kita. Mudah-mudahan insya-Allah kita tidak melupakan pengorbanan nenek moyang kita yang begitu kasih dan sayang kepada kita semua, insya-Allah. Sekian daripada saya. Mohon maaf, hari ini sedikit emosi sikit Ustaz. Tetapi alhamdulillah, mudah-mudahan Allah telah terima kasih sayang kita, pengorbanan kita, sanjungan kita kepada Aki Mak Kilau dan semualah Tok Gajah, Tok Bahaman dan semua Haji Abdul Rahman Limbung, Tok Janggut, bahkan yang paling banyak jasanya adalah Tok Kupaluh yang hari ini mungkin ramai rakyat Malaysia yang belum pernah pergi ziarah makam Tok Kupaluh di Terengganu. Sama-samalah kita pergi ziarah. Ini sebagai bukti bahawasanya mereka semua berkorban untuk anak cucu di masa akan datang. Dan kita juga kena berazam dengan pengorbanan kita pada hari ini memastikan iman dan juga agama terpelihara dalam diri anak cucu kita sampai hari kiamat, insya-Allah. Sekian daripada saya. Mohon ampun dan maaf. Semoga Allah telah terima majlis yang kita adakan pada malam ini dan juga sebagai tanda ingatan kita kepada mereka yang telah banyak berkorban untuk negara kita, insya-Allah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Maulana Helmi di atas kata-kata yang cukup memberikan inspirasi buat kita. Ini baru Maulana Helmi. Belum lagi Tok Kupaluh, belum lagi Mak Kilau, belum lagi pendekar-pendekar tanah Melayu yang berjuang yang tidak pernah pun kita dengar cerita mereka secara mendalam. Dan ni baru cebisan-cebisan kecil. Itu pun sebab masa kita singkat, Maulana Helmi. Itu pun dah memberikan satu impak yang saya sendiri pun kita sebagai rakyat Malaysia, saya baru 40 tahun. Berarti maksudnya 40 tahun cerita tentang sejarah ni. Itu pun dah balik baru tahulah, maksudnya masuk sekolah mendengar dah. Jadi berapa puluh tahun je kan? Betul. Baru ni kita bila buat banyak forum, banyak kita buat kajian tentang watak-watak ini. Secara tak langsung betul lah Maulana Helmi. Bila kita sebut tentang nama itu, kita kaji, kita akan dengar, banyaknya aku tak tahu. Banyaknya kita nak dekat dengan dia orang. Tapi mungkin bila PKP ni kita tak dapatlah nak bergerak lebih. Setidaknya betul kata Maulana Helmi tadi, kirimkan Al-Fatihah. Kenang jasa mereka dengan kita sama-sama doakan atas pengorbanan mereka, khidmat mereka selama ini yang tidak meminta kepada kita pujian, yang tidak minta kita untuk angkat dan dijadikan sebagai satu sanjungan, tetapi mereka memperjuang dan mempertaruhkan diri untuk agama tercinta. Masya Allah, tabarakallah. Hebat tuan-tuan. Kalau kita hari ni Maulana Helmi, Ustaz Zul, nak ambil masa dengar kuliah ni pun dah rasa berkira-kira dah. Alamak, malam ni Maulana Helmi dengan Ustaz Seram ni boleh lah, sedap juga lah. Siapa mencerita? Ustaz Nabil. Alamak, Ustaz Nabil pula contoh lah. Jadi macam alamak, baik tengok Raja Lawak lah contoh. Rugilah kita. Kerana dengan sedikit ruang ilmu agama ini nak dikongsi, pun dah kita berkira. Bayangkan mereka yang memperjuangkan diri mereka, mempertaruhkan diri, harga dan juga masa mereka semata-mata untuk bumi tercinta. Rugilah kita hari ini, anak yang merdeka tapi sebenarnya kita tidak mengenang jasa. Jadi penghujung ini saya nak minta Fadil Ustaz Zul Ramli sebagai satu kesimpulan apa yang kita bincangkan dalam tema kita ataupun dalam tajuk kita hari ini, di sebalik warnamu. Apa yang boleh kita ungkapkan dan kita singkap bersama. Silakan Ustaz Zul. Allahu Akbar. Sebenarnya apa yang Ustaz Maulana Helmi sebutkan tadi dah lebih pada sempurna dah. Kalau orang kata kalau kek tu dah cantik dah, tiba-tiba dah salah seorang pergi kacau sampai jadi orang kata siapalah duk tangan siapa pula kat sini ni. Allah ya. Allah Akbar. Nak ambil mutiara kata juga daripada Ustaz. Masya-Allah. Banyak tu. Allah. Tak mengapalah kalaulah pun sekadar orang kata nak menyempurnakan tuntutan. Ustaz Maulana kita mana boleh melawan Ustaz Nabil kan. Jadi kalau dia minta kita mana boleh menolak kan. Rakan-rakan yang menonton bersama, Masya Allah, banyak yang saya dengar daripada Ustaz Maulana, Ustaz Nabil. Marilah kita sedar kita telah merdeka selama 64 tahun. Dan ketahuilah yang kita telah dijajah selama 446 tahun. Allahu Akbar. Kalau kita rasa bahawa 64 tahun itu lama, tetapi 446 tahun itu kita dijajah. Dan itu jauh terlampau lama. Dan dalam tempoh itulah sebenarnya apabila penjajah dijajah kita, dalam hati penjajah ni dia satu je. Bila dia jajah, dia jarah,
dia nak mengekalkan penjajahan itu kalau boleh sampai kiamat. Kalau tanya pada hati para penjajah, dia tak nak bagi merdeka. Dia nak jajah sampai ke hari kiamat. Benar. Yang mendatangkan masalah kepada penjajah ialah penduduk negara itu. Ya, kalau di China, China lah. Kalau di India, India lah. Kalau di Malaysia, orang Melayu lah contohnya. Maknanya ahlul watan yang akan menjadi masalah kepada penjajah. Orang lain tak jadi masalah. Ya. Orang yang sekadar nak hidup makan, dia tak jadi masalah. Tetapi orang yang menjadi masalah pada mereka ialah ahlul watan, penduduk di bumi ini. Dan kerana itulah yang menjadi sasaran penjajahan adalah pemikiran penduduk di negeri itu. Maka sebab itu, apa yang mereka buat, mereka padam semua sejarah keagungan kita. Dia padam, dia buang, dia padam, dia delete, dia ubah sesuka hati. Kerana tempoh mereka 446 tahun. Sebab dalam peraturan perang simple je, siapa menang, orang kalah kena bayar kos. Dalam peperangan, orang yang kalah dia kena bayar kos. Ketika kita dijajah, kita kena bayar kos, dan kosnya sangat mahal sebab kita tak tahu kekuatan kita dahulu. Sebab kerana tak tahu kekuatan itulah kita tak tahu apa yang kita nak banggakan pada datuk nenek kita dahulu. Ketika Alfonso de Albuquerque datang dan nak menakluki Melaka, dan ketika itu kalau kita tengok kapal lebih kurang besar kapal Pirate of Caribbean, itulah kapal kedua kita tengok cerita. Ya, bukan nak suruh tengok cerita Pirate of Caribbean. Ustaz Nabil dah mula marah saya. Ustaz, ni forum agama ni Ustaz. Tiba-tiba Pirate of Caribbean. Oh, ni dah contoh Ustaz. Nah. Dikatakan pada masa itu Ustaz, ya, dikatakan pada masa itu, jong ataupun kapal kekuatan kerajaan Melaka 5 kali ganda lebih besar daripada kapal Alfonso de Albuquerque. Dan mereka punya 7 lapis layar yang jauh lebih besar nak berbanding dengan kapal Belanda tersebut. Dan sejarah ini kemudian dipadam. Sampai kita tak tahu apa pun tentang kita. Ya. Saya berforum sekali dengan Ustaz Abdullah Al-Amin dan dia pernah pertukaran lecturer. Dia dah jadi lecturer di Rusia. Pertukaran lecturer di Rusia. Dan bila dia sampai ke perpustakaan universiti di Rusia, dia sangat terkejut. Bila dia masuk dalam perpustakaan tersebut, dia jumpa kitab Melayu sebelum kedatangan Islam. Masya Allah. Yang mempunyai aksara sendiri. Yang mempunyai alfabet sendiri. Ada di mana? Di Rusia. Di Eropah Timur, cuba bayang. Yang tak ada dalam perpustakaan kita, manuskrip. Akhirnya cuba bayang sebuah bangsa yang ada aksara sendiri. Maknanya dah terbina tamadun sendiri sebelum dijajah. Bila dijajah, mereka, dan akhirnya anak cucu kita percaya yang kita ni tak tahu apa, tak pandai kita ni bodoh, duduk atas pokok dalam kampung, kita kata dia. Sebab kita tak tahu betapa kegemilangan. Kita belum, sejarah kita kalau kita cari dia di Turki, macam mana kaitan Turki dan kekuatan pada masa tu. Dan akhirnya sebab tu orang bercerita balik, orang buat kajian sekarang, cerita Pak Pandih yang begitu bodoh kelihatannya. Ya, Pak Pandih yang begitu bodoh. Siapa yang create cerita ni sampai kita rasa bahawa kita tu bodoh macam tu? Ya. Siapa lagi? Cerita Pak Kadok, cerita-cerita yang membayangkan betapa kita itu begitulah seolah-olahnya. Cuba bayang, sebodoh-bodoh manusia takkan tak tahu pokok pisang tu mana yang boleh tumbuh, mana yang tak boleh tumbuh. Tetapi diceritakan, kita membesar dengan cerita Pak Pandey. Nak bagi tahu bahawa itulah kita, itulah latar belakang kita. Dan mereka nak buat benda tersebut. Dan cuba bayang, ya, kalau kita tengok dalam sejarah pun, ketika mereka menjajah, kitab tulisan Melayu, 8 kapal dibawa ke Amerika, dibawa ke British. Bayang, zaman itu telah ada 8 kitab yang dan dikatakan tenggelam di lautan. Kita tahu bahawa disedut kepandaian kita. Dan kemudian di sini, ya, macam kalau kita tengok kalau kita tengok cerita Pak Pandey tu macam cerita Don Quixote yang bodoh-bodoh macam Mr. Bean
Dan itulah kita. Dan malang sekali kita menjadi, sebab tu anak muda kita tak tahu apa nak dibanggakan. Kalau sebut sesuatu kebanggaan kita, satu masa kita takkan percaya. Kalau katalah orang kita yang mengelilingi dunia, pertama yang mengelilingi dunia yang direkodkan, kita takkanlah orang Melayu boleh keliling dunia. Kita sendiri menafikan dia. Kenapa? Sebab kita telah dibentuk supaya menjadi inferiority. Kita menjadi dalam bentuk inferiority kompleks yang bersangatan, ya. Jadi sebab itulah betul apa yang saya kira cerita kita daripada, terutama daripada Ustaz Maulana Helmi sebentar tadi, satu cerita, satu kita jelmakan, ya, watak seorang pejuang. Dan benarlah kata Nabi SAW yang akan mengangkat setiap sesuatu itu. Ditanya kepada Muaz bin Jabal, apakah yang mengangkat setiap sesuatu? Kata Muaz bin Jabal, aku tak tahu ya Rasulullah. Yang disebut sebagai zirwatu sanamihi. Maka Nabi kata, yang hanya boleh mengangkat sesuatu daripada bawah untuk ke atas, hanya satu benda, yang namanya adalah jihad. Jadi bukan jihad tadi macam Ustaz Nabi kata suruh kita perang orang, tempit orang, marah orang, tak. Itu bukan orang jihad, itu orang betul namanya kan. Itu orang jahat. Ya. Itu jahat. Ya. Bukan itu sama sekali. Tetapi kenapa kita belajar dalam sains politik, kita belajar tentang art of war sanzu. Kita bukan disuruh berperang dalam art of war sanzu, tetapi kita belajar bagaimana jiwa seorang pejuang. Dan jiwa mak kilau kita nak bawa ketika kita mengibarkan bendera. Kita nak bawa jiwa Datuk Bahaman, Datuk Tok Paluh, tuan-tuan guru yang sujud pada Allah, munajat pada Allah. Dan tak mustahil kemakmuran hari ini. Sebab doa yang mereka panjat untuk anak cucu, macam kita doa pada anak cucu zuriat kita, maka mereka juga pasti mendoakan anak cucu zuriat. Dan kita dapat manfaatnya. Cuma macam Ustaz Maulana kata tadi, janganlah kita lalai, janganlah kita lupa. Yang paling penting, janganlah kita kufur, kerana kita tahu bila dengan Allah, likulli syai'in idza faraqtahu iwadun wa laysa lillah in faraqtahu min iwadin. Syair yang dibaca oleh orang soleh sambil menangis. Apa maknanya? Setiap sesuatu seandai ia hilang, akan ada gantinya. Tetapi tidak dari Allah. Seandainya Allah hilang, maka tidak akan ada ganti. Allah. Kalau Allah hilangkan nikmat merdeka ini, Allah tarik balik sebab kita ini celupar dan tak pandai syukur pada Allah. Allah boleh tarik balik bila masa. Sikit je Ustaz, sikit je. Anak saya tak, anak tahun Ustaz Maulana, Ustaz Nabi dia memang baik, disebut tak apa, tapi kita takkan tak faham kan. Allahu Akbar kan. Hormat majlis tu lebih penting kan. Tapi Ustaz Nabi tak kata Ustaz. Ustaz Nabil kata takkanlah stop Ustaz kan? Orang baik takkan macam tu kan. Termasuk rakan-rakan penonton kita kan, ada hal lagi nak baca surah Mulk segala macam kan. Baik. Ana Ustaz, Ana masih ingat Ana sembang masa tu dengan tetamu daripada Iraq. Berapa tahun yang sudah ya. Dan dia cerita satu kisah yang berlaku di Iraq. Dia kata ni cerita biasa je, tapi dia kata apa? Dulu dia nak cerita kemakmuran di Iraq. Dia orang isap okok Ustaz. Isap okok. Bukan nak suruh isap okok tak. Tu lah tiba-tiba moral of the story. Rupanya dalam point dia isap okok. Baru ni pun TV pun kata kan, khusus sebab musim COVID ni, ya Allah, sebab itulah pihak JAKIM buat satu kempen khas sebab takut sangat, sebab paru-paru kita perlu benar-benar sihat ya, sebab takut nanti dengan kita lemahkan dengan rokok datang paru-paru. Begitulah sayangnya JAKIM. Allah, betul lah Ustaz Nabi duduk sana kan, tak apalah kita tumpang je. Sebab tu kita nak tak background pun tak boleh, tapi kita tak izin daripada Ustaz Nabi kan. Dah keluar balik. Dia cerita dia seokok Ustaz. Bayang rokok kan, rokok ya. Ustaz Maulana memanglah dia tak tahu langsung rokok. Tak ada, tengok sugi je Ustaz. Ustaz Nabil biasa buat jadi dia ingatkan Ustaz Maulana ingatkan sugi tak ada rokok Ustaz. Bila dia seokok Ustaz, kan dia pakai lighter tu. Nak cerita Ustaz, dia duduk satu meja. Ni dia cerita Ustaz, dia cerita nak duduk mewah masa tu. Keluar nyalakan lighter, buka dompet Ustaz, keluar duit US dollar, cucuh duit US dollar, baru cucuh pada rokok, buang campak macam tu Ustaz. Yang depan tengok
buat benda yang sama, keluar Marlboro, ya, letak kat bibir, keluar dompet $50, cucuh macam tu, dan cucuh ke rokok, buang. Yang seorang keluar $100, Ustaz. Ya, sampai dikatain seorang tu susun 2-3 $100, cucuh tak tahu berapa $100 hanya untuk hisap rokok, buang. Kemudian dia meraung menangis. Sebab beberapa tahun kemudian, sekarang apa yang berlaku di Iraq jauh sama sekali. Dia menangis sambil cerita pada dia, kami lupa nak syukur pada Allah. Kami lupa nak syukur pada Allah. Kami tak syukur pada Allah. Saya menangis sama sebab saya takut kita pun buat benda yang sama. Kita buat kesilapan yang sama. Kita tak syukur, kita tak ajak anak kita syukur pada Allah. Yang dengan sebab itu akhirnya Allah ambil nikmat merdeka yang sangat berharga ini, dan kita kena lahir pula tak tahu berapa banyak mak kilau untuk berhadapan dengan penjajahan berikutnya. Dan insya-Allah semoga saya kira kita semua berawas, beringat dan doa pada Allah, jagalah kami ya Allah, jagalah negara kami, jagalah anak cucu kami agar dapat benar-benar menghargai erti dan makna kemerdekaan. Warna yang kita maksudkan adalah sibrah Allah, warna Allah, yang kita kena ikut agama Allah. Itulah keselamatan hakiki. Wallah ta'ala a'lam. Jazakallah khairan. Terima kasih pada Ustaz Zul Ramli yang memberikan satu kesimpulan dengan cukup sempurna hasil perbincangan kita pada malam ini. Bukan hanya kita melihat tentang sejarah, bukan hanya kita nak melihat tentang apa yang nak digariskan dan nak dipandu oleh setiap kita sebagai masyarakat yang merdeka, tapi Maulana Helmi juga menceritakan perihal bagaimana insan berjasa yang hari ini kita tak pernah pun mendendangkan nama mereka sewenang-wenangnya pada bila-bila masa, hanya sekadar pada bulan merdeka, yang itu pun bagi kita dah rasa buang masa. Sedangkan jasa mereka tidak pernah memikirkan yang sia-sia untuk kita, sebaliknya untuk mempertahankan agama, bangsa dan juga negara. Terima kasih Ustaz Zul Ramli di atas perkongsian menarik. Terima kasih Maulana Helmi dari Jerantut, Masya Allah Tabarakallah, berkesudian bersama dengan kita di FB Surau Putra Al-Amin pada malam ini, dapat sama-sama kita kongsikan sesuatu. Bagi anda yang menonton, tolong like, share. Bukan hanya share saja, minta tolong kongsikan cerita-cerita ini untuk memberikan satu gambaran kepada anak muda kita hari ini. Jangan terlalu memandang Barat sebagai tempat rujukan. Jangan hanya pandang Eropah ataupun Timur sahaja sebagai negara yang ada tamadun. Sebaliknya bumi Malaysia yang disebut oleh Ustaz Zul Ramli, yang disebut oleh Maulana Helmi, kita juga ada tamadun sendiri yang sebenarnya dilupakan, bahkan dibinasakan oleh orang yang pernah menjajah kita. Ingat, jangan lihat bahawa siapa yang pernah menjajah, tapi lihat siapa kita untuk menjadi pendekar di bumi bersejarah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan, cerita kita pada malam ini membuahkan manfaat dan sentiasa dalam keadaan diridai Allah Azza wa Jalla, insya-Allah. Terima kasih sekali lagi kepada kedua-dua ahli panel yang berkesudian bersama dengan kita. Terima kasih kepada pihak SPA yang sudi mengizinkan kepada kami bertiga untuk bersiaran dalam forum perdana sempena dengan Hari Kebangsaan ke-64 kita pada malam ini. Terima kasih semua. Saya selaku moderator mohon maaf anda ada tutur bicara yang tidak tepat dan kurang sesuai. Mohon maaf anda juga terguris bicara, terguris hati dan perasaan anda bersama. Mudah-mudahan kita saling memaafkan, bukan mencari salah, tapi untuk saling melengkapkan dan menyempurnakan, insya-Allah. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz. Waalaikumsalam. Tuan Guru, barakallahu fiikum.